Hello, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Amir Syed bin Zulazaha, Ketua Kumpulan Kode Kumpulan 1, PIS Seksyen 102 tahun 2025-2026. Tajuk kumpulan kami pada SEM ini adalah kesan kebangkitan gerakan feminisme di Malaysia terhadap kesejahteraan masyarakat dan cara gerakan feminisme ini mempengaruhi kedudukan wanita dalam masyarakat. Kumpulan kami terdiri daripada 11 orang seperti yang berikut. Isi kandungan terdapat pada pembentangan kumpulan kami adalah pengenalan 1.0, 2.0 iaitu kesan kebangkitan gerakan feminisme di Malaysia, dan terdiri daripada 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 3.0 iaitu cara gerakan feminisme mempengaruhi kedudukan wanita dalam masyarakat, dan dibagi kepada 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, dan terakhir adalah kesimpulan. Seringkali apabila kita menyebut tentang feminisme, ia bukan hanya tentang tuntutan hak wanita, tetapi ia merupakan sebuah manifestasi perjuangan, keadilan sosial, dan martabat seorang insan. Di Malaysia, feminisme berkembang selari dengan kemajuan dan pemikiran kritis masyarakat. Ia bukan mengenai anti lelaki, tetapi ia merupakan sebuah gerakan yang lebih fokus dengan keseimbangan gender dalam semua aspek. Oleh itu, dalam pembentangan ini, kita akan meneliti perkembangan ini secara mendalam untuk memahami tentang bagaimana ia memberi kesan kepada kesejahteraan masyarakat dan kedudukan wanita di Malaysia pada hari ini. Antara kesan gerakan feminisme dari aspek sosial dalam pertama, meningkatkan kesedaran hak wanita. Gerakan feminisme telah meningkatkan kesedaran hak wanita seperti hak perkahwinan, pendidikan, penjagaan, dan keselamatan. Salah satu bukunya ialah Women of Will, iaitu WOW, yang merupakan kempen NGO yang telah menganjurkan program keusahawanan kepada wanita ibu tunggal, balu, wanita yang tidak berupaya, dan juga wanita yang diderang. Kedua ialah pusat pengukuhan institusi sokongan ditubuhkan, di mana pusat ini ditubuhkan untuk memberi perlindungan kepada wanita yang mempunyai masalah rumah tangga, perceraian, dan keluarga. Antara tokoh yang memberi perlindungan kepada wanita ialah Tan Sri Aisyah Ghani, di mana beliau telah menubuhkan pusat perlindungan wanita Seri untuk memberi perlindungan kepada wanita yang telah terlanjur. Kesan yang ketiga ialah penyertaan wanita dalam politik dan juga kepimpinan. Wanita semakin aktif dalam memimpin sesebuah organisasi, menjadi ahli politik, dan juga menjadi usahawan yang berjaya. Salah satu tokoh yang pernah memimpin sesebuah organisasi ialah Tun Fatimah Hashim, di mana beliau menjadi ketua wanita UMNO yang pertama setelah mengerjakan kedua-dua kerja dalam satu masa. Salam sejahtera, nama saya ialah Elizana Robert. Jadi pada hari ini saya akan membentangkan tentang kesan gerakan feminisme terhadap sistem perorangan di Malaysia. Seperti yang kita tahu, dalam era kemodenan ini, gerakan feminisme ini memainkan peranan penting dalam membawa perubahan kepada sistem perorangan di Malaysia. Gerakan ini turut membantu meningkatkan kesedaran masyarakat terhadap hak wanita dan juga kepentingan kesesamaan gender, NGO, aktivitis, dan masyarakat, dan telah memberi tekanan kepada kerajaan untuk mengubah undang-undang baru dan memindah undang-undang lama bagi melindungi wanita secara lebih efektif. Salah satu pencapaian utama gerakan feminisme ialah pengubalan Akta Anti Gangguan Seksual 2022. Akta ini telah memberi perlindungan kepada wanita, khususnya kepada mangsa gangguan seksual, dan juga menyediakan saluran aduan yang selamat. Ia juga bertujuan mendidik masyarakat tentang keseriusan jenayah ini dan juga turut dilaksanakan secara berperingkat untuk memastikan kesedaran awam dan juga kesiapsiagaan pentadbiran. Selain itu juga ialah gerakan feminisme juga turut mendorong pindaan Akta Keganasan Rumah Tangga 1994. Pindaan ini meluaskan takrif keganasan termasuk penderaan emosi dan juga psikologi. Ini memastikan mangsa keganasan rumah tangga mendapat perlindungan yang menyeluruh, dan juga aktivitis feminis telah berjuang bertahun-tahun untuk memastikan undang-undang ini mengambil kira semua bentuk penderaan, bukan hanya dari segi fizikal tetapi juga dari segi mental dan juga psikologi. Seperti yang kita tahu, pada tahun 2023, Parlimen Malaysia telah meluluskan Seksyen 507A dalam Kanun Kesesaan yang mengkriminalkan penghikipan atau gangguan berulang. Undang-undang ini telah memberi perlindungan kepada wanita sama ada secara fizikal ataupun di dunia cyber. Ini menunjukkan bahawa kerajaan mengambil kira serius keselamatan wanita moden yang sering terdedah kepada ancaman kompleks. Seterusnya ialah gerakan feminis juga turut mengukuhkan hak wanita di tempat kerja. Contohnya, cuti bersalin telah dipanjangkan, perlindungan terhadap diskriminasi pekerja hamil diperkenalkan, dan juga dasar keselamatan di tempat kerja lebih responsif. Perubahan ini penting untuk memastikan wanita selamat bukan sahaja di rumah tetapi juga dalam dunia pekerjaan dan ekonomi negara. Secara keseluruhan, gerakan feminisme telah menjadi pemangkin dalam memodernkan sistem perorangan di Malaysia. Pengubahan Akta Baharu
dan juga pindaan undang-undang lama serta perlindungan tambahan bagi wanita membuktikan bahawa suara feminisme telah membawa perubahan nyata di negara kita. Dengan sokongan masyarakat, undang-undang berpastikan kesamarataan gender dapat terus diperhalusi dan dikukuhkan demi kesejahteraan rakyat Malaysia. Gerakan feminisme telah memberi kesan yang besar terhadap penglibatan wanita dalam bidang politik. Gerakan ini mendorong lebih ramai wanita untuk melibatkan diri dalam pilihan raya, termasuklah menjadi calon parlimen dan ahli menteri. Antara tokoh seperti Datuk Dr. Wan Azizah dan Nurul Izzah Anwar membuktikan bahawa wanita boleh memainkan peranan yang penting dalam bidang politik negara. Antara kesan lain gerakan feminisme dalam aspek politik ialah kewujudan dasar sosial dan ekonomi yang melibatkan keselamatan wanita. Dasar ini memberikan tumpuan untuk melindungi wanita daripada keganasan rumah tangga dan memberikan hak wanita untuk bekerja. Antara dasar yang diperkenalkan ialah dasar 30% kuota wanita yang bertujuan untuk memberikan peluang yang sama rata untuk wanita dalam proses pembuatan keputusan politik. Gerakan feminisme juga telah membawa perubahan yang signifikan dalam struktur kepimpinan politik di Malaysia. Kini, lebih ramai lagi wanita yang memegang jawatan penting dalam bidang politik. Contohnya, wanita seperti Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali, iaitu isteri kepada bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad, membuktikan bahawa wanita boleh memberikan impak yang besar dalam bidang politik. Peningkatan jumlah wanita dalam jawatan yang penting seperti ahli parlimen dan menteri menunjukkan bahawa wanita semakin diterima dalam sektor politik dan membuka lagi ruang untuk mereka yang ingin memberi sumbangan yang besar dalam kerajaan. Selamat sejahtera, hari ini saya akan membentangkan kesan gerakan feminisme terhadap pendidikan di Malaysia. Seperti yang terpapar di slide, gerakan ini telah berjaya mengalir paradigma sosial daripada peranan domestik kepada penglibatan profesional. Hal ini dibuktikan melalui kesaksamaan akses di mana wanita kini mendominasi IPT yang seterusnya bertindak sebagai alat mobilisasi sosial untuk meningkatkan taraf ekonomi masyarakat. Selain itu, terdapat reformasi kurikulum yang lebih inklusif hasil daripada desakan aktivis yang mana ia memecahkan stereotip jantina terutama dalam bidang SPM. Pendidikan ini juga memberikan kesedaran hak kepada wanita dan menjamin keselamatan persekitaran kampus melalui polisi anti-bully yang lebih ketat. Secara keseluruhannya, pemeriksaan wanita melalui pendidikan bukan sahaja menaikkan martabat mereka, malah menjadi jaminan kepada peningkatan kualiti generasi akan datang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya akan membentangkan kesan gerakan feminisme dalam aspek ekonomi. Dari aspek ekonomi, kita dapat lihat bahawa disebabkan oleh berlakunya kebangkitan gerakan feminisme di Malaysia, berlaku beberapa peningkatan yang dapat kita lihat dan salah satunya ialah peningkatan angka penyertaan golongan wanita dalam sektor ekonomi negara. Kita dapat lihat lebih banyak golongan wanita menceburi bidang dalam sektor ekonomi negara dalam agensi kerajaan dan juga swasta berbanding daripada tahun-tahun sebelum ini, sebelum berlakunya kebangkitan gerakan feminisme. Salah satu bukti yang dapat kita lihat ialah pada laporan tahunan 2022 di mana berlaku peningkatan dari 46.7% kepada 56.2% pada tahun 2023. Yang kedua ialah penguatkuasaan terhadap jurang gaji antara gender di mana sebelum berlakunya kebangkitan gerakan feminisme, jurang gaji antara pekerja wanita dan pekerja lelaki yang berada dalam sektor pekerjaan yang sama amatlah sangat besar dan hal ini menimbulkan banyak ketidakpuashatian antara golongan pekerja tersebut. Tetapi disebabkan oleh berlakunya kebangkitan gerakan feminisme, jurang ini dapat kita kecilkan dari tahun ke tahun. Yang ketiga ialah penglibatan wanita dalam pendidikan dan modal insan yang semakin meningkat. Hal ini dapat membantu di mana lebih banyak wanita yang menceburi bidang pendidikan menyebabkan lebih ramai lagi golongan wanita dapat meneruskan pendidikan ke aras yang lebih tinggi dan seterusnya menyumbang kepada peningkatan taraf ekonomi negara. Yang terakhir adalah peningkatan kestabilan ekonomi isi rumah di mana lebih banyak golongan wanita yang menceburi bidang ekonomi, maka seisi rumah mempunyai lebih banyak hasil ekonomi yang sebelum ini hanya tergantung kepada pihak lelaki sahaja. Kini kedua-dua pihak dapat menyumbang kepada ekonomi isi rumah yang lebih stabil bersama-sama. Hal ini seterusnya dapat meningkatkan juga ekonomi negara disebabkan oleh lebih banyak sumbangan dari kedua-dua pihak. Terima kasih. Okey, masuk ke bahagian 3.0 di mana cara gerakan feminisme mempengaruhi kedudukan wanita dalam masyarakat.
daripada 3.1 itu bahagian saya, iaitu melalui peranan gerakan wanita dalam mempengaruhi perubahan undang-undang. Okey, gerakan wanita memainkan peranan yang sangat penting dalam memberi tekanan kepada kerajaan untuk menggubal dan meminda undang-undang. Sebagai contoh, NGO, aktivis dan juga masyarakat menjadi suara yang utama untuk memperjuangkan hak wanita dalam keselamatan sosial. Disebabkan oleh itu, gerakan feminisme berjaya membuat satu pencapaian sangat besar hasil daripada gerakan feminisme, iaitu contohnya adalah yang tiga saya letak di slide, iaitu Akta Anti Gangguan Seksual tahun 2022, iaitu Akta 840 yang di mana melindungi mangsa gangguan seksual, dan pindaan Akta Keganasan Rumah Tangga tahun 1994 yang meluaskan takrif keganasan sosial kepada penderaan emosi dan psikologi, dan seterusnya adalah di bawah Seksyen 507A Kanun Keseksaan pada tahun 2023 yang terbaru yang mengkriminalkan perbuatan menghendam atau stalking wanita. Okey, undang-undang tersebut yang telah saya senaraikan adalah merupakan segelintir kecil undang-undang yang berjaya feminisme memaksa kerajaan untuk memberi saluran aduan yang lebih jelas dalam perlindungan menyeluruh kepada wanita di rumah tangga, tempat kerja dan juga ruang awam. Walaupun terdapat banyak pencapaian, gerakan feminisme berjaya dibuat untuk mengukuhkan dan mengekalkan hak wanita pada dunia masa kini, tetapi ianya masih tidak mencukupi untuk menangani cabaran yang semakin banyak dan berlainan. Di antaranya adalah stigma sosial, kurangnya laporan daripada mangsa, terutamanya wanita, dan juga kesedaran masyarakat yang masih rendah. Disebabkan oleh itu, gerakan wanita telah menjadi satu pembangkit utama dalam perubahan undang-undang di Malaysia. Okey, undang-undang baru ini yang telah dibentuk oleh gerakan feminisme meningkatkan keselamatan dan kesejahteraan golongan wanita. Namun, sokongan masyarakat merupakan satu tindakan yang sangat penting untuk memastikan keberkesanan gerakan feminisme ini kekal dalam jangka masa panjang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Siti Salih di Pitika Balur dan saya akan membincangkan tentang cara gerakan feminisme mempengaruhi perubahan pendidikan. Baiklah, gerakan feminisme memainkan peranan yang sangat penting dalam membawa perubahan dalam sistem pendidikan Malaysia. Melalui pendekatan feminisme, pendidikan dilihat sebagai asas utama pemberkasaan wanita dengan menekankan akses pendidikan yang adil dan inklusif terhadap semua golongan wanita tanpa mengira latar belakang mereka, ekonomi mereka atau geografi mereka. Gerakan wanita juga turut terlibat secara aktif dalam mencadangkan pembaharuan dasar pendidikan, memantau pelaksanaan program serta memperjuangkan hak pendidikan wanita. Usaha ini bukan sahaja menghapuskan diskriminasi antara jantina dalam pendidikan, malah membentuk sistem pendidikan yang lebih adil dan responsif terhadap keperluan wanita. Selain itu, tekanan berterusan yang diberi daripada gerakan wanita ini telah membuka lebih banyak peluang kepada wanita dalam pendidikan tinggi, latihan profesional dan juga pembangunan kepimpinan. Peranan NGO dan organisasi wanita memastikan bahawa perubahan dasar ini benar-benar memberi kesan kepada kehidupan wanita, termasuk peningkatan kadar literasi dan juga kebolehpasaran di pasaran kerja. Kesimpulannya, melalui perubahan pendidikan, feminisme bukan sekadar ideologi tetapi juga merupakan satu mekanisme perubahan sosial yang nyata dalam membina masyarakat yang lebih adil, terbuka dan seimbang antara lelaki dan juga wanita. Sekian itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Cara ketiga adalah melalui peranan gerakan wanita dalam meningkatkan lagi kesedaran wanita tentang keselamatan dan hak asasi. Melalui pendidikan dan penyampaian maklumat, gerakan wanita membantu meningkatkan lagi kesedaran wanita tentang hak mereka serta membantu mereka membuat keputusan dengan lebih bijak dalam kehidupan seharian, sama ada dalam keluarga, di tempat kerja atau masyarakat. Selain itu, khidmat sokongan daripada pihak organisasi seperti NGO telah menyediakan pelbagai khidmat sokongan seperti bengkel bagi mendidik serta melindungi wanita khususnya dalam isu keselamatan dan hak asasi. Di samping itu, pelibatan aktif wanita dalam persatuan sukarelawan membantu mereka meningkat lagi kemahiran kepimpinan, komunikasi serta jaringan sosial yang lebih kukuh. Kesimpulannya, melalui pendidikan, sokongan NGO serta pelibatan aktif dalam komuniti, gerakan wanita berjaya mengukuhkan lagi kedudukan wanita serta mampu meningkatkan lagi kesedaran wanita tentang keselamatan dan hak asasi. Antara cara gerakan wanita dalam mempengaruhi bidang politik negara, yang pertama adalah dengan mengadakan gerakan dalam bidang politik dan sosial di mana feminisme muncul untuk mencabar sistem patriarki yang meletakkan lelaki dalam sistem hierarki tertinggi. Matlamat utama gerakan ini adalah untuk mewujudkan kesamarataan antara lelaki dan wanita dalam masyarakat. Gerakan ini bertujuan memberikan kesedaran kolektif dengan merombak semula sistem sosial, budaya dan politik yang tidak seimbang. Yang kedua, transformasi institusi dan struktur masyarakat di mana feminisme
tidak hanya terhad untuk menuntut hak wanita dan individu sahaja, ianya turut berusaha untuk mengubah cara institusi politik, masyarakat, budaya serta cara institusi kepimpinan berfungsi. Wanita digalakkan untuk terlibat lebih aktif dalam ruang awam serta dalam proses pembuatan keputusan. Yang ketiga, peningkatan penglibatan wanita dalam politik dan kepimpinan. Feminisme telah meningkatkan penglibatan wanita dalam bidang politik dan kepimpinan negara. Wanita mula menyertai parti politik, NGO serta badan pertubuhan masyarakat sivil. Peningkatan wanita dalam bidang politik dan kepimpinan telah mencabar stereotip politik sebagai domain eksklusif lelaki. Yang keempat, pengaruh feminisme terhadap dasar dan hala tuju negara. Suara wanita penting dalam pembentukan dasar berkaitan dengan kebajikan, pendidikan dan keadilan sosial. Feminisme menegaskan bahawa wanita mempunyai kredibiliti dalam proses pembuatan keputusan strategik. Yang kelima, perubahan politik ke arah lebih inklusif. Feminisme telah menyuntik nilai inklusif, empati dan keprihatinan terhadap golongan terpinggir dalam budaya politik. Pendekatan politik feminisme menekankan kerjasama dan kesejahteraan masyarakat, bukan sekadar persaingan kuasa. Dan yang terakhir, kewujudan wanita dalam bidang politik negara sebagai ejen pengubah. Kewujudan wanita dalam politik negara bukan hanya untuk memenuhi kuota. Kewujudan wanita dalam bidang politik negara adalah sebagai ejen pengubah yang membawa kepada dimensi kepimpinan yang lebih manusiawi. Selamat sejahtera, nama saya Ellison Anajana dan saya akan membentangkan cara gerakan feminisme ini mempengaruhi kedudukan wanita dalam masyarakat melalui perubahan persepsi sosial dan budaya masyarakat terhadap kaum wanita. Seperti yang kita ketahui, gerakan feminisme ini penting untuk mengubah persepsi sosial dan budaya dalam kalangan masyarakat, terutamanya dalam kalangan masyarakat yang majmuk yang bersifat patriarki. Kaum wanita dianggap kaum yang lemah dan terhad terhadap peranan domestik sahaja seperti melahirkan anak, sebagai suri rumah tangga dan sebagainya. Gerakan feminisme ini telah mencabar normalisasi masyarakat terhadap kaum wanita. Selain itu, gerakan feminisme ini juga meningkatkan kesedaran masyarakat terhadap stereotip jantina yang mendiskriminasikan kaum wanita. Selain itu, gerakan feminisme ini juga menentang bahawa peranan sosial ditentukan melalui jantina sahaja. Gerakan feminisme ini juga mempengaruhi norma budaya dalam institusi keluarga melalui penggalakan hubungan yang seimbang antara suami atau isteri. Mereka diakui sebagai rakan sekongsi setara yang bermakna mereka berhak untuk menguruskan kewangan anak-anak dan sebagainya. Selain itu, hal ini dapat mengurangkan dominasi oleh sebelah pihak sahaja. Selain itu, gerakan feminisme ini juga memberi ruang dan peluang untuk kaum wanita menyuarakan pendapat mereka. Sekian, itu sahaja. Terima kasih. Kesimpulannya, gerakan feminisme di Malaysia bukanlah sekadar wacana ideologi semata-mata, tetapi yang merupakan mekanisme praktikal yang membawa perubahan nyata dalam struktur negara kita. Kesan ini dapat dilihat daripada 4 dimensi utama, yaitu dari segi sosial dan undang-undang. Peningkatan kesadaran awam dan kejayaan penggobalan polisi telah mewujudkan perlindungan yang betul-betul seperti Akta Anti Gangguan Seksual 2022. Dalam pendidikan dan politik pula, wanita kini bukan sahaja mempunyai akses ilmu yang luas, tetapi mereka juga turut terlibat dalam kepimpinan negara. Dari sudut ekonomi, penglibatan wanita telah terbukti mengecilkan jurang pendapatan dan mengukuhkan ekonomi keluarga. Walaupun kita sadar masih wujud cabaran seperti stigma dan kekalangan budaya, namun kejayaan yang dicapai setakat ini membuktikan bahwa apabila wanita diperkasakan, seluruh negara akan menerima manfaatnya. Oleh itu, kita perlu terus mendukung usaha ini demi masa depan Malaysia yang lebih saksama dan sejahtera untuk semua. Sekian dan terima kasih.